Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, penyusun, pentadbir dan pencipta sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunaikan amanah baginda untuk menyampaikan risalah Islam kepada alam sejagat. Dan hari ini manusia seluruh dunia menikmati kerahmatan cahaya yang telah dibawa oleh Islam, terutamanya membebaskan manusia daripada pengabdian diri kepada makhluk, kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan ini menjadikan manusia bebas berfikir, bebas merancang, bebas menuntut ilmu, bebas berusaha, bebas berkarya dan berinovasi untuk mencipta sesuatu yang lebih dan terbaik untuk kesinambungan hidup di atas muka bumi ini. Lahir pelbagai penciptaan yang dilakukan oleh manusia kerana manusia sudah tidak lagi dikongkong oleh pemikiran sempit sistem tamadun zaman perhambaan dahulu. Ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Islam. Di mana yang kita tahu, sebelum kedatangan Islam, dunia berada dalam kegelapan. Sama ada di Eropah, di China dan seluruh dunia sebenarnya berada dalam kegelapan. Kegelapan itu berpunca daripada kongkongan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Sama ada pemerintah daripada Eropah yang menggunakan kuasa padri-padri yang menindas manusia, menutup peluang menuntut ilmu, menutup peluang untuk membangunkan inovasi dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara pertama yang dilakukan oleh baginda adalah mengajak manusia beriman kepada Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala saja yang wajib disembah, dipatuhi dan disyukuri. Dan manusia hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya memohon pertolongan daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Fatihah ini telah mengajar manusia tentang Rabb, bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang merupakan Rabbil alamin. Rabbil alamin ini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam ini. Sebenarnya sebelum Allah mencipta alam ini, Allah terlebih dahulu menulis segala sistem yang bakal diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dalam masa 6 hari. Menciptakan bumi, kemudian dipecahkan menjadi langit. Langit menjadi 7 lapisan langit, dan bumi ada beberapa planet bumi, lebih kepada 7 planet yang berada di alam ini, dan antaranya planet bumi. Dan di bumi ini pula dipacakkan gunung ganang supaya stabil, dan diciptakan pelbagai ekosistem yang sesuai untuk kehidupan manusia. Itu adalah rahmat Allah, itulah yang dikatakan kuasa Rabb. Sebab itulah kita perlu bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin, kerana Allah telah menciptakan alam ini kepada kita cukup sempurna, cukup selesa untuk hidup. Dan tanggungjawab manusia adalah bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencipta bumi.
sebelumnya bumi ini telah dihuni oleh jin. Selepas satu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan jin untuk turun ke bumi, beberapa orang malaikat turun untuk mengutip tanah-tanah daripada bumi untuk diciptakan manusia Adam alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Adam ini di awal surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini bermula dengan 4 ayat yang pertama yang menceritakan sifat orang yang beriman. Sebenarnya surah Al-Baqarah ini juga adalah pentafsiran kepada surah Al-Fatihah. Pentafsiran tentang hakikat syukur yang perlu ditunaikan oleh manusia, dan kesyukuran itu adalah bentuk mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan mengucapkannya alhamdulillah kerana alam semesta yang begitu hebat ini adalah ciptaan Allah yang terencana, yang tersusun rapi, yang tidak akan berlaku modifikasi lagi selepas Allah telah menciptakan alam ini. Mana alam ini ditarbir dengan sistematik. Wujud keserasian di antara seluruh juzuk-juzuk dalam alam ini daripada cakrawala sampailah kepada isi bumi. Jadi di atas kesedaran itu manusia sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas manusia adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia daripada perhambaan kepada manusia, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebebasan inilah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan manusia bebas berkarya, bebas berfikir, bebas berinovasi, bebas merancang, bebas melakukan apa saja untuk membangunkan kemakmuran muka bumi ini. Dan kebebasan yang dibawa oleh Islam itu yang dibawa kepada alam ini, dunia ini adalah satu rahmat yang cukup besar yang tidak dicapai dalam agama-agama yang sebelumnya. Cuma hari ini kita lihat kebebasan itu disalahkan kerana mereka bebas daripada manusia, tetapi sebaliknya mereka akhirnya terpenjara di dalam kongkongan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi apabila manusia terkongkong dengan keinginan hawa nafsu yang tidak terbatas, akan menyebabkan manusia berlaku kezaliman. Jadi manusia hidup mereka sistem yang disusun berdasarkan kepentingan nafsu, sama ada kapitalis, komunis dan sebagainya. Kepentingan nafsu ini menjadikan dunia ini hilang kerahmatannya. Sekali lagi tugas umat manusia khususnya di akhir zaman ini untuk mengajak manusia membebaskan diri daripada pengabdian kepada hawa nafsu kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata mengikat kehidupan kita ini selari dengan kehendak pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Untuk menjelaskan hakikat surah Fatihah ini, di dalam surah Fatihah juga kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintah kita berdoa, dan kita mengajar kita berdoa, dan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah pada kami jalanmu yang lurus. Dan kita tahu dunia ini adalah satu perjalanan. Dunia ini hanyalah semata-mata tempat ujian. Dunia ini adalah tempat beramal, dan akhirat adalah tempat kekal abadi yang infinity. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini adalah untuk menguji manusia dan jin. Siapakah di kalangan manusia yang benar-benar mematuhi perintah Allah dan kata mengabdikan diri kepada Allah. Jadi untuk menghadapi ujian ini, kita memerlukan ilmu. Apa saja ujian hidup, kita perlu pada ilmu. Kita perlu ada kemahiran, kita perlu ada kemahuan yang tinggi, kita perlu kepada kesabaran untuk menghadapi ujian. Nama pun hidup dunia tempat uji, dan kita akan gagal menghadapi ujian, apapun ujian, kalau kita tidak ada ilmu. Kita akan gagal menghadapi ujian kalau diri kita tidak dilatih untuk menghadapi ujian yang bakal kita hadapi. Dan ujian di dunia ini bukan sekadar ujian ilmu, tapi ada ujian minda, ujian fizikal, dan juga ujian kemahuan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kesemuanya perlu dibawa kepada siratul mustaqim. Jadi kejayaan kita melalui kehidupan dunia ini di atas siratul mustaqim, itulah syarat untuk kita berjaya di akhirat apabila kita ingin melintasi
titian as-siratul mustaqim sebelum kita melepasi neraka yang di jurang di bawahnya dan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai kesudahan hidup kita. Jadi surah Al-Fatihah mengajar kita supaya kita sentiasa mencari siratul mustaqim. Dan surah Al-Fatihah juga kita berdoa supaya kita tidak mengikut jejak langkah golongan yang dimurkai. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jiran siratul mustaqim, jalan yang Allah Taala beri nikmat kepada mereka, yakni para minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ada 4 golongan yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Golongan para nabi, mereka ini hidup berjuang seperti Nabi Nuh 950 tahun berjuang, dan Allah kisahkan kepada kita kisah Nabi Nuh dan supaya kita mencontohi Nabi Nuh. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kisah para nabi yang memahami erti dunia yang sementara dan telah mewakafkan keseluruhan hidup mereka untuk mendapat ganjaran di akhirat. Itu kisah para nabi. Kemudian kisah para siddiq, golongan yang benar. Benar hatinya, benar perasaannya, dan benar tingkah lakunya bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siddiqin wasyuhada, dan golongan yang mati syahid di dalam memperjuangkan agama Allah. Ya, antara ujian hidup kita di dunia ini adalah ujian untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk melengkapkan ujian Allah menciptakan makhluk namanya iblis daripada keturunan jin yang terlebih dahulu mendiami bumi. Akhirnya mereka melakukan tumpah darah, pembunuhan, dan Allah utuskan malaikat untuk menghalau jin ke pulau-pulau, ke tepi-tepi gunung, dan akhirnya Allah mencipta makhluk yang lain yang bernama manusia. Seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada sekalian malaikat bahawa kami nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian para malaikat pun hairan bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah kamu nak jadikan makhluk yang sentiasa menumpah darah di atas muka bumi sebagai khalifah, sedangkan kami kalangan malaikat sentiasa bertasbih memuji engkau. Lalu Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ini di Madinah. Di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan Allah ingatkan Nabi, sesungguhnya manusia diturunkan ke muka bumi untuk memikul tanggungjawab khalifah. Baik. Jadi di awal muka surah Al-Baqarah ini sebenarnya Allah menghuraikan apabila kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu kisah itu jalan para nabi. Dalam Al-Quran banyak kisah para nabi dan banyak contoh-contoh golongan siddiqin dan banyak cerita syuhada dan salihin dan sifat-sifat orang yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita doa kita supaya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan golongan yang dimurkai. Para ulama mengatakan al-maghdubi alaihim humul yahud. Orang yang dimurkai adalah golongan Yahudi, Zionis hari ini. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat, ialah golongan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani digolongkan golongan yang sesat? Kerana mereka adalah golongan yang terlebih dahulu daripada kita mendapat dakwah pada Rasul. Golongan Yahudi ataupun Bani Israel didatangkan kepada mereka Nabi Musa yang menyelamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun. Kisah Nabi Musa ini kita nanti akan jumpa dalam Quran, bermula kisah Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub ada kisah Nabi Yusuf, dan kisah dalam surah Yusuf Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf ada 11 saudara, termasuknya 12 orang anak Nabi Yaqub. Mereka ini 12 orang, 12 keturunan akhirnya, dan mereka ini keseluruhannya telah berpindah ke Mesir setelah berlaku peristiwa Nabi Yusuf dihasad dengki oleh abangnya, dibuang dalam telaga buta, diambil oleh pedagang dan dijual sebagai budak suruhan di Mesir. Nabi Yusuf akhirnya dipenjara dan keluar daripada penjara, berjaya mentafsirkan mimpi dan diangkat menjadi menteri keuangan, dan akhirnya seluruh kaum keluarganya berpindah daripada Palestin pergi ke Mesir dan duduk melangkah di Mesir sampai ke zaman Fir'aun
yang zalim, dan akhirnya Fir'aun yang zalim ini menindas Bani Israel, membunuh anak lelaki dan membiarkan hidup anak wanita, dan akhirnya Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel di Mesir Nabi Musa membebaskan mereka daripada kezalaman Fir'aun dengan menyeberangi Laut Merah. Tetapi Nabi Musa selepas menyeberang Laut Merah saja, pertama sekali apabila Nabi Musa bermunajat di Tur Sina, As-Samiri, Uncle Sam sudah mencipta patung lembu dan mengatakan kepada Bani Israel, inilah Tuhan kamu, dan mereka pun menyembah patung lembu. Demikianlah Nabi Musa marah pada mereka. Bagaimana kesesatan yang telah dilakukan oleh maknanya orang Bani Israel ini akan mudah tersesat. Dengan satu tipu helah mereka telah tersesat. Akhirnya mereka bukan saja sesat, tapi menyesatkan orang lain. Kemudian Allah utuskan kepada mereka Nabi Isa alaihi salam dengan bukti-bukti mukjizat yang besar, dan Yahudi tidak suka pada Nabi Isa, memerangi Nabi Isa hingga Allah angkat Nabi Isa naik ke langit, dan mereka mengubah ajaran Kristian kepada Trinity. Jadi mereka, itulah orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Yahudi akan dikisahkan panjang selepas ini dalam surah Al-Baqarah. Selepas itu Allah akan ceritakan kepada kita kisah Nasrani. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini selepas Allah menceritakan sifat orang yang beriman. Jadi dalam surah Al-Baqarah Allah akan cerita sifat orang yang beriman, sifat orang munafik, dan sifat Bani Israel di kalangan Yahudi dan Nasrani, yang merupakan manusia ataupun masyarakat manusia akan wujud daripada zaman Nabi sampai hari kiamat. Jadi dalam mukadimah surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan 4 sifat orang yang beriman. Itulah mereka yang mendapat petunjuk. Apabila kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nah, umat Islam yang berdoa setiap kali solat, ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalanmu yang lurus. Allah sudah memakbulkan doa mereka dengan berkata, inilah kitab Al-Quran. Zalikal kitab, la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada kamu, wahai orang yang bertakwa. Cuba kita lihat di sekitar kita. Orang-orang beriman, orang Islam yang berdoa, ya Allah, kami dalam kesesatan, tunjukkanlah pada kami jalanmu yang lurus. Allah kata itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Berapa ramai di kalangan orang Islam menghabiskan kitab Al-Quran dan menggali pengajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada membaca buku sejak daripada usia 7 tahun tingkatan 1 sampai universiti. Umat Islam belajar daripada tadika, nursery, sekolah rendah 7 tahun, sekolah menengah 5 tahun, masuk matrikulasi 2 tahun, masuk universiti 4 tahun, buat master, buat PhD, tetapi mereka tak faham Al-Quran. Tidak ada dalam jiwa mereka perasaan untuk mendalami Al-Quran, untuk mendengar apa kalimat Allah, apa pesanan Allah, untuk hidup di atas muka bumi. Kenapa umat Islam jauh daripada Al-Quran? Sedangkan mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Allah sudah menyatakan, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Apa yang berlaku pada umat Islam hari ini di seluruh dunia kerana mereka terlalu membaca buku dan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Apabila buku-buku dan pentafsiran yang selain daripada Al-Quran membawa pelbagai idea, pelbagai pemikiran, pelbagai pendekatan, mereka terlupa keindahan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara sifat yang Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat keempat. Dia bermula dengan beriman dengan perkara ghaib. Jadi surah Al-Baqarah adalah menceritakan tentang sifat orang yang beriman. Saya tidaklah nak menghuraikan keseluruhan rukun iman dalam surah Fatihah ini kerana ini dia satu benda yang sudah kita fahami. Satu perkara yang saya nak tertarik dalam ayat ini ialah antara sifat orang yang bertakwa ialah orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ada dua pentafsiran di sini. Yang pertama, yang dimaksudkan perkara ghaib ialah kita beriman dengan syurga dan neraka, perkara yang kita tak dapat lihat. Kita beriman dengan bermulanya tentang roh, kita beriman tentang roh kita dan hati kita, di mana roh dan hati memerlukan makanan, iaitulah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara ghaib. Perkara ghaib ini tidak difahami oleh orang yang bukan orang yang tidak beriman. Orang tak beriman tidak akan memahami tentang konsep roh. Dan orang yang beriman memahami roh inilah kehidupan yang sebenarnya. Nanti apabila kita tiba kisah penciptaan Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat itu ulama menceritakan tentang bagaimana penciptaan Adam alaihissalam. Apabila Allah sempurna mencipta Adam, Allah meniupkan roh ke dalam jasad Adam. Apabila roh tu masuk ke kepala, asalnya Adam itu adalah patung tanah liat yang tidak ada apa. Tetapi bila roh tu masuk, tanah liat itu bertukar menjadi hidup. Roh itu telah menghidupkan otak, menghidupkan mata, menghidupkan hidung, menghidupkan mulut, menghidupkan seluruh saraf. Apabila roh itu turun sampai ke pusat, Adam sudah nampak keindahan syurga, mendengar keindahan syurga, dan dia nak bangun. Tapi oleh kerana kakinya belum ada, dia jatuh. Khalaqal insana min ajal. Allah kata manusia diciptakan dengan sifat terburu-buru. Apa yang dilihat, apa yang didengar, ada nampak cantik, indah, terpukau, dan dia sudah tak sabar, dia terburu-buru. Itu tabiat manusia yang Allah ciptakan. Jadi yang menghidupkan, yang menukarkan patung tanah liat itu yang tidak bernyawa kepada nyawa adalah roh yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan roh itulah diri manusia yang sebenarnya. Dan roh ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Wahai sekalian malaikat, apabila aku telah sempurnakan mencipta Adam ini dan aku tiupkan ke dalamnya rohku, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Apabila orang bertanya tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanku. Itu rahsia Tuhan. Sir min asrar rabbani. Rahsia daripada rahsia Tuhan. Diri manusia itu rahsia Tuhan. Roh itulah. Jadi roh ini sebenarnya memerlukan kepada cinta, rindu. Dan dia rindu dan cinta kepada Allah kerana daripada Allah lah asal kewujudannya. Manusia ini sentiasa rindu kepada asal kewujudannya. Kita kalau jauh musafir, kita rindu nak balik tanah kampung kita, nak tengok pokok tempat kita duduk, rumah tempat kita tinggal, kawasan-kawasan tempat kita main. Kita nak cari rakan-rakan lama, kita rindu kepada saat-saat ketika menerima. Itulah kerinduan kepada tanah air. Tapi sebenarnya roh kita rindu untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila roh manusia terputus hubungan dengan Allah, dia akan diganggu oleh iblis. Jadi apabila roh rindu, jadi kerinduan itu perlu dihubungkan. Jangan putuskan rindu. Saudara, sahabat saya Asri Ramli, selamat datang. Saya masih teringat kawan saya Asri Ramli, sama-sama belajar di SKBM. Kawan terlalu rapat. Terasa rindu nak jumpa. Kita jumpa di Facebook. Dan roh kita sebenarnya rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah turunkan wahyu. Jadi sebelum wahyu diturunkan kepada umat manusia, manusia terputus hubungan. Manusia terputus hubungan dengan Allah. Jadi mereka akhirnya merujuk kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Ada yang merujuk Tok Nujum. Tok Nujum ni berkawan dengan jin. Jin yang memang sudah sesat akan menyesatkan manusia.
Jadi sebenarnya manusia memerlukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan syariat bagaimana cara nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak percaya, cuba ambil wuduk. Ikhlaskan hati nak berbicara dengan Allah. Tunaikan solat 2 rakaat. Baca surah Fatihah dengan penuh kesedaran. Aku bersyukur padamu ya Allah Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Ya Allah, aku nanti akan datang ke hari akhirat di mana ujianmu ke atasku di dunia akan ditanya olehmu. Ya Allah, selamatkan aku pada hari engkau menguji aku, memeriksa, mengaudit amalanku. Oleh itu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau kami sembah ya Allah, kami patuh dan kami mohon pertolongan. Oleh itu ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalanmu yang lurus. Siratul mustaqim. Jalan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Bukan jalan golongan yang dimurkai, bukan jalan golongan yang sesat. Jadi Al-Quranul Karim akan menceritakan pada kita bagaimana nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhubungan yang pertama adalah diceritakan oleh malaikat. Malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini adalah ibadat para malaikat. Sedangkan kami bertasbih, bertahmid kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbi wa bihamdik. Maha suci engkau Tuhanku dan segala pujianlah kepada kamu. Itu adalah tasbih para malaikat. Itulah zikir, amalan ibadat para malaikat yang berada di langit. Dan kalau kita beramal dengan tasbih itu juga sebenarnya kita bersama para malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala. Ringanlah lidah untuk kata subhana rabbi wa bihamdik. Subhanallah wa bihamdik. Subhana rabbi wa bihamdik. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada kekurangan. Kita membersihkan Allah, mentakdiskan Allah daripada kekurangan. Lihatlah alam semesta ni. Lihatlah sebagaimana Allah cerita dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, pada dirinya lah segala kerajaan. Allah memerintah di langit, Allah memerintah di bumi, dan Allah memerintah dalam diri manusia. Jantung kita berdenyut, Allah yang perintah. Makanan kita yang kita makan dihadamkan dengan sistem penghadaman, itu Allah yang berkuasa menguasainya. Pendengaran kita, berapa proses daripada suara saya ini nak sampai kepada otak kita untuk dipikir. Ada sistem pendengaran, ada neurologi, ada sistem saraf. Deria-deria kita, berbagai rasa, sentuhan, panas, tajam, lembut dan sebagainya. Dia adalah satu sistem yang cukup unik. Dan bagaimana seluruh sistem ini dihubungkan dengan otak. Dan otak berfikir dan mengarahkan pada hati untuk bertindak. Dan akhirnya anggota badan bertindak mengikut arahan hati. Dia adalah satu sistem yang cukup hebat. Itu adalah sistem ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling hebat, sistem ciptaan ini berlaku jurus pensenyawaan telur, benih lelaki dan perempuan di dalam rahim. Ketika itu sistem itu sempurna dan mula berkembang. Daripada setitis mani dirakamkan seluruh sistem dan sistem itu akhirnya berkembang. Hebat. Cukup hebat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita subhanallah, maha suci Allah daripada kekurangan. Dengan kehebatan itu, apakah ada di kalangan manusia nak menyembah selain pada Allah? Nak mengharapkan pertolongan selain pada Allah? Nak memuji selain pada Allah? Tidak mungkin. Hanya manusia yang tidak kenal Rabb sahaja akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hakikat yang kita kena faham. Apabila kita hidup di dunia ini, sebenarnya kita berhutang nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan Al-Quranul Karim hudal lil hadzal kitab zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kita berdoa, tunjukkanlah pada kami ya Allah. Allah kata inilah kitab. Dan insya-Allah saya akan cuba untuk menguraikan secara santai pengajian tafsir ini. Saya mulakan dengan hari ini, hari pertama menghuraikan secara santai memahami surah Al-Baqarah. Saya dah cerita surah Fatihah secara ringkas dan surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah saya mengambil
kita tadi ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Yang pertama, pentafsiran ulama ialah benda yang kita tak nampak tapi kita percaya. Bukan senang nak percaya benda tak nampak. Golongan barat, golongan etis, mereka tak percaya benda yang tak nampak. Bagi mereka benda yang tak nampak, tak tentu, tidak wujud. Ini salah faham orang etis. Sebenarnya tak semua benda yang wujud itu nampak. Gelombang daripada saya sedang bercakap ni sampai pada tuan di seluruh Malaysia ini juga tak nampak. Jadi gelombang yang tak nampak ni wujud. Cuma kita dapat kesan, rasai kewujudannya. Jadi kesan kewujudan itu kita rasa membuktikan tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah kehebatan sistem yang sistematik ini. Baru ni anak saya dia dapat belajar sains. Dia sebenarnya tak berminat belajar sains. Dia kata, apa tujuan belajar sains Nabi? Dia kata, apa faedahnya? Saya tanya, belajar apa? Dia kata, belajar biologi. Dia kata, baguslah belajar biologi. Sebenarnya kita dengan belajar biologi, kita akan tahu kehebatan Allah menguruskan diri manusia itu. Oh, dia kata, kita macam mana nak kenal kehebatan Allah? Pertama sekali ialah Allah kata, lihat diri kamu. Lihat diri kamu, kenal diri kamu, kamu akan lihat, kamu akan rasa kehebatan Allah. Macam mana nak kenal diri? Kenallah. Kita lihat bagaimana orang mencipta mikrofon. Mikrofon ni halus saja. Tapi sebenarnya manusia meniru telinga manusia. Manusia meniru sistem telinga. Kamera, manusia tiru mata. Komputer, manusia tiru otak. Dengan sistem neurologi dan saraf dan sebagainya. Itu satu kehebatan apabila manusia memerhatikan diri kita. Sebenarnya diri manusia pun bila dia perhati sebenarnya apa yang kita boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol jantung kita. Kita tak boleh kontrol saraf-saraf diri kita. Mulut kita ni pun sebenarnya Allah yang menyebabkan kita pekat. Tapi kalau dia tarik orat sikit saja, saraf otak yang menyebabkan mulut kita tak boleh cakap. Jadi otak kita Allah yang kontrol. Brain, kita kata brain, tapi manusia tak boleh kontrol. Manusia boleh baiki. Roh yang ada pada diri kita tu akhirnya yang mengontrol semuanya. Bila tidak ada roh, manusia akan bertukar menjadi tanah. Jadi menghidupkan manusia ada roh. Roh itulah hakikat diri manusia, dan makanan rohani adalah sentiasa mendengar tazkirah yang menghampirkan diri kepada Allah, sentiasa membaca Al-Quran yang menambahkan hubungan dengan Allah, sentiasa melakukan zikrullah, sentiasa melakukan apa saja amalan yang Allah suka, kita lakukan kerana Allah, dia adalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tukar sahaja. Saya kata, jadi kontraktor, Masya Allah. Tukar saja niat aku membuat jalan kerana nak bawa rahmat untuk perintah Allah. Apa saja kita lakukan, pekerjaan amal soleh di dunia ini, kita niatkan segala-galanya untuk melaksanakan sebahagian tugas, melaksanakan amanah Allah, dia adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita mendapat ganjaran yang tidak terhingga. Baik. Yang satu lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam kitab tafsir As-Sayuti, Imam As-Sayuti, dia membawa satu hadis. Nabi SAW, saya tak baca teks, saya bawa mafhumnya. Nabi SAW satu hari bertanya sahabatnya, siapakah orang yang paling beriman? Malaikat kata, sudah tentu para malaikat. Nabi kata, malaikat memang paling beriman, tapi tak ada nilai sebab mereka sentiasa mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi tak ada nilai, ada iman tapi tak hebat. Mana Nabi nak tanya siapa orang yang beriman yang paling hebat. Jadi sahabat kata para nabi. Dia kata para nabi pun tak hebat. Sebab apa? Sebab mereka mendapat wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu Allah membimbing mereka direct, secara sedar. Lepas tu sahabat kata, kalau itu kami ya Rasulullah, generasi sahabat. Dia kata, kamu hidup bersama aku. Kamu lihat Al-Quran turun menyelesaikan pelbagai masalah. Itu maknanya. Lalu sahabat kata, kalau begitu siapa? Dia kata, aku rindu dengan sahabat-sahabatku yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak melihat aku. Itulah generasi kita hari ini, alhamdulillah.
generasi umat akhir zaman yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, yang tidak mendengar Al-Quran diturunkan satu ayat demi satu ayat, tetapi kita beriman dan percaya sebagaimana generasi sahabat beriman dan percaya. Nabi berkata, aku rindu kepada mereka kerana mereka beriman walaupun tak melihat aku. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman dengan Al-Quran, generasi akhir zaman ini sebenarnya dirindui oleh Nabi SAW. Marilah kita sama-sama istiqamah dan kekalkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu tazkirah pagi Jumaat ini, insya-Allah saya bercadang untuk mendisiplinkan diri untuk cuba untuk melakukan kuliah setiap minggu dahulu. Saya akan sambungkan perbincangan dalam mengenai surah Al-Baqarah ini. Jadi kesimpulan apa yang kita boleh buat daripada pertemuan pada pagi ini ialah yang pertama, saya menghuraikan surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama yang diturunkan. Allah memerintah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kufur adalah satu dosa yang paling besar. Kerana mereka tidak berterima kasih, tidak merasai terhutang budi kepada Allah yang mencipta alam yang begitu hebat untuk kemudahan manusia. Manusia menikmati segala nikmat daripada langit dan di bumi sampai nikmat yang ada dalam diri mereka, tetapi mereka tak berterima kasih kepada Allah. Itulah makhluk yang paling sombong. Kufur adalah golongan yang paling sombong. Jadi kita perlu beriman kepada Allah. Allah nak kita beriman pada Allah. Allah nak kita menjadi hamba-Nya, beribadat dan mohon pertolongan kepada-Nya, dan Allah nak kita berada di atas siratul mustaqim. Dan kita mesti sentiasa berdoa pada Allah supaya sentiasa berada di atas siratul mustaqim. Doa kita telah dimakbulkan oleh Allah. Ini kerana Allah telah turunkan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Dan di awal surah Al-Baqarah ini Allah menceritakan 4 sifat orang yang beriman. Saya huraikan yang pertama, antaranya beriman dengan Al-Kitab, beriman dengan perkara ghaib, dan orang yang yakin pada hari akhirat. Dan perkara ghaib inilah, beriman perkara ghaib itu saya dah bincangkan 2 perkara. Yang pertama, kita beriman tentang perkara-perkara yang kita tak nampak yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Itulah perkara-perkara rukun iman. Dan satu topik yang menarik yang ditafsirkan oleh Sayuti, orang yang beriman perkara ghaib ialah umat akhir zaman, termasuk di kalangan golongan yang benar-benar beriman pada ghaib. Sebab apa? Kita beriman pada Nabi dan Rasul sedangkan kita tak bertemu dengan baginda. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan hidup kita dan memanfaatkan segala waktu kita. Sama-sama kita akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.